Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa astanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menerusi imam dan jawatan puasa surau, imam yang bertugas pada malam ini, khususnya tuan-tuan, puan-puan sedang Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama di kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada malam ini, malam yang ke-10 Ramadan, malam yang terakhir fase kelayakan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kekuatan untuk menghabiskan, menamatkan fase kelayakan ini, malam yang ke-10, fase yang pertama, fase Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus memberikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah terus memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk meneruskan malam-malam Ramadan ini, ataupun meneruskan hari-hari Ramadan ini dengan sama-sama kita melaksanakan apa yang wajibnya dan kita menghiasi dia dengan segala yang sunat-sunatnya. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kekuatan ini sehinggalah tuan-tuan kita dapat menamatkan Ramadan dengan jayanya, insya-Allah, dan kita akan dapat ijazah apa yang disebut la'allakum tattaqun di akhir Ramadan nanti, insya-Allah. Karena nak mendapatkan ijazah tattaqun itu tuan-tuan, semua orang boleh dapat, semua orang ada kelayakan untuk memperolehinya. Cumanya kadang-kadang kita terlupa, kita teralih, kita abai, kita cuai misalnya tuan-tuan, mengakibatkan kadang-kadang bila sampai ke penghujungnya di masa separuh akhir, mungkin di kala di suku akhir barangkali kita tewas. Na'udzubillah. Kita tak mau tewas tuan-tuan. Kita tak mau kita ditewaskan dalam separuh dalam suku akhir, sehinggalah kita betul-betul bertemu dengan akhirnya, insya-Allah tuan-tuan, dengan fasa-fasa Ramadan yang telah yang sama-sama kita ketahui tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyambut Ramadan tuan-tuan, pengalaman ataupun apa-apa yang kita lalui tuan-tuan, tahun ini bagi saya lah tuan-tuan, ini tempat yang ataupun surau yang ke-8 ataupun tempat yang ke-8 untuk selain daripada masjid, surau-surau, ini tempat yang ke-8 tuan-tuan, sembahyang sunat tarawih. Sonok tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan lain kita jarang buat. Kita jarang buat, tapi sembahyang masjid ini, sembahyang surau, tapi Ramadan kita boleh buat, insya-Allah tuan-tuan. Kerana kekuatan yang diberikan, orang panggil kehebatan yang ada dalam Ramadan itu.
Cumanya tuan-tuan, yang ini saya sentuh dalam tempat-tempat di sembahyang tu, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang sebenarnya memang kita masyarakat sering mengabaikan. Tuan-tuan, satu tempat yang saya pergi, dia punya kedudukan apa kita panggil, sejadahnya macam kita, tuan-tuan. Sejadahnya macam kita, ada line, ada dia punya tempat line tu lah, kita diri. Tuan-tuan, berkewajipan kepada kita membetulkan line itu, membetulkan kedudukan tumit kita, tuan-tuan. Bukan sahaja sembahyang fardu, tapi apa juga sembahyang jemaah. Apa juga sembahyang jemaah, tuan-tuan. Tempat yang saya pergi, satu tempat yang saya pergi, tuan-tuan, dia berdiri, dia ikut dia, tuan-tuan. Tumit, duk perhati kan, duk soal depan, kita duk belakang, kita nampak lah. Yang soal depan itu pun, tuan-tuan, tumit memang tak sama. Kemudian satu tumit tak sama. Yang kedua, tuan-tuan, bila habis 8, ini penyakit. Tempat yang buat 20, bila habis 8, tuan-tuan, terputus. Selang kali 3 orang kosong, selang 5 orang kosong. Satu tempat nak saya pergi, tuan-tuan, dia kata dia angkat takbir, dia tak kira dah. Janji dia angkat takbir, angkat Allahu Akbar, dia tak berapa so Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu penyakit-penyakit yang ada dalam, ataupun panggil apa, kita kata ketidak ambil beratnya kita dalam membetulkan saf itu. Sedangkan Nabi menyebut innallaha la yanzuru ila safil a'waj. Tuan-tuan, saf yang betul, Allah tak tengok saf yang bengkok-bengkok. Maksud Allah tak tengok ni, tuan-tuan, mungkin Allah tak bagi pahala. Mungkin barangkali na'udzubillah kita tak simpang asah tu. Takut aku, tuan-tuan. Jadi di kesempatan kita, orang panggil apa, membakar semangat kita dengan Ramadan ini, tuan-tuan, paling tidak kita perhatikan benda-benda yang macam tu. Yang sedikit sebanyak sebenarnya boleh apa nama orang panggil, kita punya, kita nak ligan sesuatu, kita meninggalkan sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak sembahyang tarawih misalnya. Tarawih ini satu daripada tuntutan dalam bulan Ramadan. Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam membicarakan soal satu hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan Ramadan, dia kata bukan hanya sekadar menunaikan solat, menunaikan ibadat puasa tu, tetapi man ahya layalihi, siapa yang malamnya itu menghidupkan malam itu, dia kata di solat tarawih satu, dengan sembahyang tarawih. Alhamdulillah kita buat. Wa ghairiha itu dia kata apa? Bizikri wal istighfari wa tilawatil Quran. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tarawih ini, alhamdulillah kita kejar, kita lihat. Sebab kita tahu kalau dia hanya ada pada bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Jadi tuan-tuan, dalam kita merebut Ramadan ini, golongan mereka yang orang panggil apa, gelagat mereka yang sambut Ramadan, penyambut Ramadan ini, tuan-tuan. Golongan yang pertama, golongan yang memang dia tunggu Ramadan, sebab inilah saat baginya untuk nak apa? Kita kata untuk nak menyambut ataupun melaksanakan amal ibadat yang dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Sebab tu dia tunggu sungguh. Baik Islam boleh tolong. Allahu Akbar. Allah Ta'ala macam itulah. Betul-betul sebab apa ni tadi akan apa? Pak kata anak tu, tuan. Tak tahu siapa kita nak salahkan. Bila anak minta kerja umur 17 tahun, buka puasa 3 hari, ada buka puasa dengan ayat sejuk, maknya tu minta kerja
ajar tak apa. Barangkali anak tercabar lah pak tu. Makan apa kita sampai tu makan ayat apa nama tu, ayat-ayat sejuk habis hari ini habis kerja lah macam tu. Orang kampung bahasa mungkin kat saksi tekak kan. Tercabar lah pak tu. Barangkali lah yang tercabar katok lah sikit. Lain semua katok. Katok tidur lah. Betul tak cukup. Keling katok anak tu tuan-tuan tahu lah katok kat kerati kan tuan-tuan. Tapi pergi gerak waktu sok mak pergi gerak tak makik, mak kata tak mau makik ikut sok. Mak ajak dengan ayah. Pukul 10 pagi pergi gerak pula. Pergi gerak pukul 10 tu tak ada, apa je tak ada. Nak kerati dengan pak. Kan banyak zaman dah tuan-tuan. Bila baca-baca lagi tengok banyak desakkan hidup tuan-tuan. Desakkan hidup kadang-kadang nak sambut buka puasa atau hala ni nak sambut raya kan. Jadi tuan-tuan balik cerita gelagat orang sambut Ramadan ni tuan-tuan, golongan yang pertama, golongan yang memang dia tunggu Ramadan. Dia tunggu Ramadan sebab dia tak sabar nak beribadat dalam bulan Ramadan kerana dia tahu ganjaran pahala yang digandakan. Betul. Dia menyahut seruan malaikat yang malaikat seru pada malam pertama Ramadan itu tuan-tuan. Malaikat seru, wahai orang yang buat baik. Malam pertama bulan Ramadan tuan-tuan, malaikat seru. Malaikat seru dengan dalam satu hadis Nabi, malaikat kata, wahai orang yang nak melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan ni, wahai orang yang nak buat kebaikan, tampillah kamu mengerjakan kebaikan itu. Jadi tuan-tuan benar kita di sini. Malaikat seru malam pertama Ramadan tu, orang yang nak buat baik tampil buat baik. Dan malaikat seru, wahai orang yang nak buat jahat. Tuan-tuan dalam bulan puasa pun ada orang nak buat jahat. Pasal apa? Malaikat seru, wahai orang yang buat jahat. Malaikat kata apa? Berhentilah kamu daripada buat kejahatan. Tuan-tuan, golongan yang pertama ni dia ikut seruan, dia dapat seruan itu, dia buat baik, dia buat amal ibadah seperti mana yang disebutkan itu tuan-tuan, sebab dia sedar bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa orang dalam bulan Ramadan ini. Bukan sekadar habis Ramadan tuan-tuan, orang yang dijanjikan masuk, orang yang telah dijanjikan masuk neraka pun, dalam hadis itu dia kata akan dikeluarkan, akan diberikan keampunan itu pada setiap malam dalam bulan-bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam satu hadis yang panjang lebar yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi itu, Nabi pesan kita sibuk dengan 4 benda. Sibuk dengan 4 benda. Benda yang kita kena sibuk antaranya ialah kita minta syukur dan minta dijauhkan daripada neraka. Betul, kita minta syukur, kena minta. Allah tak minta pun Tuhan tahu saya, kita tak minta Tuhan tahu kita nak syukur. Kalau senang macam tu tuan-tuan. Walaupun hati kecil kita nak kepada syukur itu tuan-tuan, tapi kita kena sebut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata, itu kita kena sebut tuan-tuan. Sebab apa kena sebut? Nak menggambarkan kata kita nakkan kepada syurga itu tuan-tuan. Golongan yang pertama ini, dia berpuasa pun tuan-tuan, dia berpuasa mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siang hari memang dia jaga puasa dia tuan-tuan. Dia jaga adab-adabnya, dia jaga tata susila puasa. Manakala di malam hari dia menghidupkan dan dia menghiasi malamnya itu dengan seperti ibadat yang disebutkan tadi tuan-tuan, ibadat solat tarawihnya, dengan tahajudnya, dengan tilawatul Qurannya tuan-tuan. Jadi rugilah kalau kita berada pada 10 yang pertama ini tuan-tuan. Sebenarnya kita masih lagi ada 20. Kalau kita tak muhasabah, kita tak buat lagi mana-mana yang patut kita buat tuan-tuan. Kita tak mula lagi baca Quran, kita ada peluang lagi untuk kita nak baca Quran tuan-tuan. Kalau kita tak tahajud lagi tuan-tuan, tahajud juga, bangkit juga tuan-tuan, tapi tak tahajud tuan-tuan,
kita ada lagi peluang untuk tahajud. Artinya peluang masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita nak berada dalam ciri golongan ini kan. Golongan yang pertama ni, golongan yang dia tunggu Ramadan ni, memang dia tahu kelebihan-kelebihan Ramadan. Kan dia tak mau termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi itu. Nabi kata orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, puasa dia tak dapat apa kecuali dapat dahaga. Na'udzubillah. Betul, dapat dahaga sahaja. Sebab tu hati-hatilah kita dengan ibadat puasa ini. Kerana kita takut dan kita bimbang. Betul, kita tak memperolehi apa yang kita hajat daripada ibadat puasa. Itu golongan pertama, tuan. Golongan yang kedua, dia sambut Ramadan ni, golongan yang dia bagi perhatian yang lebih kepada nak sambut raya, tuan-tuan. Bagi dia puasa ni, kalau tak puasa tak ada raya. Dulu kita dengar, tuan-tuan, mana syok nak raya kalau tak puasa. Jadi dia puasa tu dia nak sambut raya. Dia pun tak faham kenapa disyariatkan Aidilfitri itu pun dia tak tahu. Yang bagi dia, tuan-tuan, dia puasa pun dia puasa tetapi hanya sekadar berpuasa. Ini ramai. Betul, dia puasa. Memang dia puasa, tuan-tuan, tapi dia tarawih, dia tak fikir tarawih. Ibadat lain dia tak fikir pun, tuan-tuan. Jauh sekali lah anak makik tahajud di tengah-tengah malam. Sok dia bakit. Sok dia bakit, tuan-tuan. Tapi dia tak buat ibadat lain. Ini golongan yang kedua. Dia berpuasa sebab orang puasa, dan dia berpuasa sebab nak sambut hari raya. Kita mana syok kalau nak puasa, apa orang itu tak boleh raya kalau tak puasa. Jadi dia pun puasa. Ini ada, tuan-tuan, dalam masyarakat kita. Puasa dia rasa apa nama macam, dia tak rasa apa-apa. Tapi bila nak raya besok, subhanallah, dia lah orang yang cukup seronok nak sambut raya. Waktu puasa ni dia rasa besar hati. Ada, tuan-tuan, ni golongan yang kedua. Yang disebut, yang disebut penyambut gelagat penyambut Ramadan ini. Jadi, tuan-tuan, tak salah kita nak sambut Ramadan, nak sambut Syawal. Tapi kita raikan Ramadan ini dulu, tuan-tuan, dan kita buatlah sambutan pelan-pelan sambut Ramadan. Ni kita tengok kan, setengah-setengah di satu tempat. Semalam saya pergi di satu tempat, malam yang kedua saya pergi tempat tu. Kali kedua saya pergi tempat tu, tuan-tuan, dah semakin berkurang dah. Tu baru malam yang ke-9. Wallahu a'lam. Mungkin saya buat, mungkin cuti balik kampung. Tu kita husnuzan. Kita husnuzan lah, tuan-tuan. Ini alhamdulillah ramai ni. Golongan yang ketiga, tuan-tuan, golongan yang dia tunggu Ramadan. Dia tunggu Ramadan ni mai dengan hasrat yang cukup ni, tuan-tuan, dia nak niaga. Ini pun ramai, tuan-tuan. Dia tunggu Ramadan, dia nak niaga. Niaga bagus, tuan-tuan. Niaga tak salah dalam Islam. Bahkan 9/10 pintu rezeki kekayaan itu terletak kepada niaga. Cuma, tuan-tuan, kepada peniaga-peniaga ini, tuan-tuan, perlu diingatkan. Kita nak peringatlah peniaga-peniaga ni, tuan-tuan. Kalau ada peniaga-peniaga, ingat dua benda lah. Satu, jangan sampai dia meniaga sampai mengganggu segala amal ibadatnya. Sebab letih membuat persediaan tu kadang-kadang, tuan-tuan. Kerana dia nak niaga, lepas tu nak main tarawih, kata mana ada, tak ada. Kan? Jadi terpaksa melepaskan tarawih, tuan-tuan. Rugi macam tu, tuan-tuan. Dia ulama kata orang kata dia hanya mendapat keuntungan duniawi, tetapi dia melepaskan keuntungan ukhrawinya. Tuan-tuan, niaga ni bagus, pahala besar pahala, tuan-tuan. Kita hak kerja balik pukul 5, kadang-kadang tak dan hantu kita pergi cari. Kan, harap-harap dia tak tipu lah. Yang kedua, dia jaga jangan sampai dia tipu dalam perniagaan, tuan-tuan. Man ghasya falaysa minna, na'udzubillah.
Nabi sebut siapa yang tipu, dia bukan dari kalangan kami. Tuan-tuan, dia tipu macam mana tuan-tuan? Dia menyediakan bahan-bahan makanan, tak kira lah apa yang dia buat tu tuan-tuan. Dia sumbernya dia tak ambil, dia tak kira, dia tak peduli. Orang kelang kabut dengan DNA macam-macam, dia tak kira. Dia kata janji aku boleh jual, ada untuk cukup, janji dapat duit. Kita apa tengok bulan puasa tuan-tuan, waktu pergi pasar Ramadan, semua tengok kenal. Semua kenal tuan-tuan. Tapi saya sampai hari yang ke-9 ni, alhamdulillah tak sampai lagi pasar Ramadan. Tak sampai lagi. Tak ada jamin juga. Kan bila masuk hari yang ke-10 besok pasal menyambut kita di pasar Ramadan lah. Tuan-tuan, tapi alhamdulillah tak sampai lagi. 2 minggu di rumah lagi lah. Tapi sampai pasar Ramadan lagi. Awak Ustaz, tak bagus ke pasar Ramadan tu? Bagus. Bagus apa nama, sebab kita boleh pilih banyak benda tuan-tuan. Tapi kadang-kadang lah setengah-setengah tempat yang tak prihatin tu, kan, yang jual tu menyebabkan puasa kita boleh jadi buruk. Boleh jadi buruk tu kita takut tuan-tuan. Kita puasa tu betul lah, tapi belum tentu puasa kita betul-betul puasa dia kata. Kita betul-betul puasa, kita tak jaga adab-adabnya tuan-tuan. Allah pergi beli balik kan. Tak puas lah kalau pergi beli balik. Ni ronda 3 kali, 3 pusingan, 3 kali bawah, tak nampak lagi apa nak beli tuan-tuan. Kan? Dah masuk pusingan yang keempat, dapatlah mutabawak biji. Pusingan keempat, dapat mutabawak biji. Itu je nak beli. Pusing 4 kali. Pusing 4 kali. Pokoknya 2 pusing tengok lain. Pakcik kena jaga. Pakcik tu aja dia ingat nak beli apa yang boleh pergi pasar Ramadan ni. Tengok dia pergi pasar Ramadan, dia nak beli kan dia ronda. Dia ada kawan. Kalau dia kawan tu, something lah makcik kena ikut tengok tak mana dia macam dia kawan. Sebab apa tuan? Sebab inilah ketidakprihatinan apa nama sahabat-sahabat kita, saudara kita yang jual tuan. Hal lelaki tak apa. Kan? Aku puan kau Allah dia nak kata kan tak tengok ni perang serai macam mana. Kan? Harap-harap tak ada lah kot nak pakai ketat-ketat. Tapi saya keluar pergi buka puasa di 3 hari lepas, keluar buka puasa tuan-tuan. Kita rasa pelik balik. Dengan buka puasa ramai-ramai, dengan minta maaf lah, dengan tudung tak pakai, dengan pakai t-shirt ketat, tudung tak pakai, dengan buka puasa sekali di tempat kita buka puasa. Tak apalah kan, mungkin dia kata apa nak dah tudungnya, aku puasa. Itu tuan-tuan antara kesilapan golongan setengah manusia ni, dia tak arti nak fikir. Tak arti lah kita kata tuan-tuan. Puasa atau ibadat, tapi waktu yang sama dia buat maksiat. Maksiat ni bukan kita kata perintah maksiat bersepuluh kali maksiat, dia ingkar perintah Allah, itu maksiat. Artinya tuan-tuan waktu yang sama dia tak pakai, dia tutup aurat, artinya dia dalam keadaan maksiat, tapi dia puasa, dia beribadat. Apa Ustaz? Allah kira lah, dia kata macam mana tu? Senang jawab tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan yang ketiga, golongan yang nak sambut Ramadan tu nak niaga. Tuan, tak apalah, niaga tapi dia boleh tidak melepaskan Ramadan ini yang ada, tawaran yang ada, alhamdulillah. Cuma jangan sampai terlepas tuan-tuan. Kalau terlepas, rugilah dia hanya dapat untung dunia, tapi akhirat untung, dia punya saham akhirat itu kosong. Alhamdulillah. Golongan yang keempat tuan-tuan, golongan yang keempat dia kata golongan yang tak ambil kisah langsung. Hang mai Ramadan ke, hang bulan tak Ramadan ke, bagi dia serupa ya. Ada tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Ayat saya sebut tadi dah contohnya, mungkin dia puasa. Bahkan ada yang mereka ini dia kata kehidupan mereka sama saja. Hang puasa pun macam tu, hang tak puasa pun macam tu. Cerita anak share Maggi dengan mak dan pak dengan ayah, ada tuan-tuan. Anak share Maggi dan nak keluar tak boleh ke maknya, share Maggi dengan mak dengan pak di rumah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Golongan ini dia kata kalau berpuasa pun mungkin atas desakan ataupun tujuan tertentu dia puasa. Bahkan
mereka menganggap bahawa Ramadan ini menyekat kebebasan mereka untuk makan di waktu siang hari. Ini tuan-tuan golongan yang keempat ni. Jadi lebih hebatnya golongan ini, tuan-tuan, dia tak rasa apa-apa, boleh makan di khalayak ramai. Kita tak nampak untuk khalayak ramai, tuan-tuan, dia tak makan lah di kedai-kedai di tuan-tuan tak ada. Tapi apa, geng tak cukup apa, geng plastik hitam, geng plastik hitam, tuan-tuan. Ada tempat kita tak ada apa, tempat kita tak ada apa. Kalau ada pun buat macam mana, tuan, kita kena mengaku bila. Geng plastik hitam hanya wujud bila Ramadan. Awal tu pegang plastik hitam tu macam mana? Warna lagu tu. Golongan ini termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, rahima anfa rajulin, sungguh rugi seorang laki-laki itu. Hadis ni dia sebut seorang laki-laki, tapi termasuklah perempuan sekalipun. Dan pada alaihi Ramadan, dia sempat jumpa dengan Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, summa ansalaqa qabla an taghfir lahu, tetapi dia membiarkan Ramadan itu berlalu sehingga dia diampunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak bersekongkol dengan golongan-golongan ini. Kalaulah kita yang bersekongkolnya, tuan-tuan, kita puasa tapi kita macam mana kita kata nak sekongkol, kita pagi kita buat doa, tuan-tuan, kita tengok kemungkaran yang berlaku tu, kita rasa lantak tanpa, tuan-tuan. Kalau kita ada sikit keupayaan, tuan-tuan, buatlah apa yang patut. Dan golongan yang terakhir gelagat sambut Ramadan ni, siapa yang tunggu Ramadan mai ni, golongan yang terakhir dia kata ialah golongan bukan Islam. Golongan bukan Islam, khasnya peniaga, tuan-tuan, di kedai-kedai, di pasar raya, pasar-pasar, apa nama, supermarket. Sebab apa kata inilah masa dan peluangnya tunggu Ramadan. Sebab apa? Inilah bulan untuk nak mengamuk keuntungan yang berlipat ganda. Yang tadi orang Islam yang berniaga tadi pun untung, tuan-tuan, untung niaga, tuan-tuan. Tak ada yang bulan puasa ni kata sahabat saya tu, kata kita bungkus buat cucuk dengan apa dia kata, dia sebut teruk lah sikit, dia kata kita pun taik pun tak apa, dia kata si jual pun bagi elok, dia kata abang buat bagi orang tengok dia cucuk apa ni. Taitip dia makan kan, taitip buah taitip dia makan, orang cari, tuan-tuan, orang cari. Tu hak yang Islam. Hak yang bukan Islam ni, inilah peluang, tuan-tuan. Kita tengok daging naik, daging 28 dan kata penjual daging tu kata satu lah raya 30, insyaAllah raya 30. Jadi tuan-tuan, kita tak, mana kita belilah, kita akan beli, kita akan belah sendiri, kita nak belah sendiri, mana kita beli. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa tak dapat tidak, Ramadan ini memang orang akan keluar belanja lebih. Patutnya puasa tak lebih, tapi memang akan lebih. Memang orang akan keluar belanja lebih untuk nak sambut Ramadan ini, tuan-tuan. Kan? Jadi inilah peluang dan ruang kepada mereka untuk nak bagi apa, nak menaikkan harga barang dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, dalam lima gelagat apa nama menyambut Ramadan itu, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan. Tuan-tuan, kita renung, tengok kita duduk dalam apa nama, dalam orang yang golongan yang mana, golongan yang satu ke, yang dua ke, yang tiga ke, yang empat, yang kelima mungkin tidak kot, sebab kita Islam kan. Yang keempat ke, na'udzubillah. Ini segala-galanya, tuan-tuan, kita menaikkan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu, puasa yang kita buat itu adalah, pertamanya adalah untuk ta'atillah, sebagai satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana apa-apa, bukan
bukan kerana kita puasa sebab kita nak sihat, bukan. Bukan kita puasa kerana kita nak diet, dah. Bukan kita puasa kerana ada apa-apa, dah. Kita berpuasa itu kita letak, kata Dr. Wahab, nombor satunya ialah lita'ati, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita buat, kita letakkan itu sebagai nombor satunya, tuan-tuan, kita akan dapat yang lain-lain. Kita akan dapat daya, kita akan dapat sihat, dan kita akan dapat segala-galanya, tuan-tuan, apa yang berkaitan dengan puasa itu. Tapi kalau kita letakkan kita puasa ini untuk nak sihat, kita puasa ini untuk nak daya, jadi tuan-tuan, kita telah meletakkan yang tak patutnya, tak sepatutnya kita letak. Jadi tuan-tuan, kita letaklah untuk kita berpuasa ini, tuan-tuan, dengan satu kunci itu apa dia? Ta'atillah ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dua, tuan-tuan. Satu tuntutan Ramadan, satu tuntutan puasa yang besar dalam bulan Ramadan ini. Tuntutan puasa dalam bulan Ramadan. Ramadan itu satu kebaikan, puasa Ramadan itu satu kebaikan, tuan-tuan. Jadi artinya panggil apa? Kehebatan Ramadan ataupun panggil kehebatan peluang-peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat memperolehinya dengan kekuatan, dengan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, segala-galanya itu kita akan dapat setelah mana kita laksanakan ianya sebaik mungkin. Dalam arti kata, kita bukan sekadar betul kita puasa, tapi kita puasa betul-betul. Betul, memang betul kita puasa, tapi kita nak kita puasa betul-betul. Puasa betul-betul. Betul kita sembahyang, tapi kita nak supaya kita betul-betul sembahyang. Betul-betul sembahyang. Betul kita menghidupkan Ramadan, tapi kita nak hidupkan betul-betul hidupkan Ramadan. Jadi wallahu a'lam, mungkin ada kebaikan kita kongsi bersama yang baik kepada Allah SWT, yang tidak baik kepada Tuhan saya. Maaf, aku qul hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.